Okey, saya mulalah kelas. Yang lain mereka akan masuk. Okey, sebelum saya masuk tajuk baru, kita nak masuk tajuk teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Kemudian baru kita masuk sikit-sikit algebra. Algebra tu sambil kita buat ulang kaji tu pun boleh kita masuk algebra. Okey. Lagi satu, saya macam mana saya nak buat? Saya nak buat ujian test. Orang kata apa, mock test lah. Maksud dia saya nak buat ujian ni untuk bagi awak biasa. Ujian nanti nak buat ujian online kan? Saya nak bagi awak biasa buat. Tapi itulah saya nanti hari peperiksaan tu nanti saya tak tahulah, tinggal saya ambil nombor semua, nombor telefon semua. Saya tak tahulah sama ada yang hak bagi nombor telefon tu semata-mata bagi nombor telefon pun. Yang hak 5i ni, 1i ni okey lah juga. Bagi nombor. Tapi ada 2-3 orang tak ada tu kan. Saya minta kelas D, 1D. Masih ramai lagi yang tak bagi nombor telefon. Saya akan hantar soalan kan individually lah. Seorang-seorang. Okay. Seorang lah. Saya tak boleh dalam grup lah, senang sebab soalan dia akan berbeza-beza sikit. Jadi setiap seorang tu dia ada soalan lain sikit pada yang kawan yang satu lagi. Jadi dia ada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Memang sama macam bentuk soalan peperiksaan sebenar. Sebenar macam kita duk tulis dalam kertas kan, ada 3 bahagian. 2 jam Bahagian A objektif, A, B, C kan. Bahagian B struktur. Struktur tu maksud dia macam ada soalan benar ke salah, betul ke salah, sesuaikan. Lepas tu isi tempat kosong. Itu soalan untuk bahagian B. Soalan bahagian C mesti kita duk jawab. Soalan latihan biasa tu lah. Dia bagi soalan, lepas tu awak jawab dengan pengiraan kat bawah tu. Tu sebab saya akan bagi asing-asing. Bagi A asing, bahagian B asing. Kalau tak silap saya bahagian A dengan B sama kot. Dia ada satu form tu. Google Form, organisasi, dia ada objektif, dia ada subjektif. Lepas tu bahagian yang hak C tu saya bagi asing. Sebab tu saya nak semua orang ada online tu. Maksud dia semua ada nombor telefon. Kalau saya hantar pakai Dr. Lena meruyuk ni, aku tak tahu macam mana nak jawab ni. Ni macam ni kita nak bincang soalan pun, mereka yang tak pernah masuk tu belajar apa saya tak tahu. Nanti nak paksa ujian sia-sia je bagi mereka. Sebab lah tak print kertas soalan. Kalau print, banyak yang bagi kertas kat mereka. Sebab tak masuk kelas. Masalah dia. Tanggungjawab diri tu mana tak ada. Cikgu dan ni duduk jauh. Ni Allah nak uji macam ni lah. Allah nak uji sama ada diri sendiri tu nak ikut kelas belajar ke tak nak. Kalau duduk dekat sekolah, cikgu boleh cubit-cubit lah, rotan, gempak lah, apa semua tu ada. Ni duduk jauh sendirilah. Tu saya duduk belajar kat Ampon ni tak guna juga Ampon masuk. Yang tak masuk tu, saya risau, sungguh-sungguh risau. Dia duduk bodoh setahun ni. Dah sampai hujung tahun ni. 2 bulan lagi kan. Tak tahu saya rekod ni, hampa dengar lah.
Kalau duduk depan mata saya boleh lah juga bujuk-bujuk cubit-cubit ni. Ikut mangkit buat latihan. Kat pen tu. Dan ni pen pun tak boleh pegang pun lah. Saya tertutup soalan. Sekejap lah. Mana ada soalan latihan. Ni bukan ni. Sekejap lah. Tadi dah buka dah latihan. Soalan. Latihan ada. Saya suruh buat 1, 2, 3. Buat tak? Hari tu latihan. Kita habiskan bincang soalan latihan last kali tu. Tajuk perimeter dengan luas yang last kali tu. 1I dah tak? Satu I. Hari tu saya bagi soalan mana ni? Ada. TP tu. Hak ni kan? Buat tak? Buat. Buat Okey, soalan nombor 1. Tengok bincang. Kita nak bincang jawapan ni. Sebelum lagi saya tak mau lama-lama kat sini. Okey, dalam radius sebelah perimeter rantai berorek ialah 25 cm. Rantai berorek ni yang berwarna ni lah. Okey, yang lain tak berwarna. Okey, cari perimeter rantai tidak berlorek. Okey, masalah ni kita tak tahu yang ni. Yang melengkung tu kita tak tahu. Jadi kita kena cari yang melengkung tu berapa. Okey, macam mana nak cari yang melengkung? Yang melengkung tu sebab dia dah bagi perimeter dia 25 cm. Jadi SU sama dengan 25 tolak 8 tolak 5. Dapat apa SU? SU tu yang melengkung tu lah. 25 tolak 8 tolak 5. Dapat 12. Jadi ini adalah 12. Okey. Jadi boleh tak kita cari perimeter yang hak tidak berlorek? Okey. Sebelum tu yang kita cari VP dengan PQ tu kita tak tahu lagi. Okey, kita potong ni. Okey, jumlah di bawah ini ialah 8 campur 5 ialah 13. 13. Yang atas ini 6. Okey. Lepas tu 13 lagi. Tak nampak 13. 13. Saya perbesar sikit. Okey. Sini 13. Okey. Bila sini 13 keseluruhannya VUT ialah 13 cm. Lepas tu dia dah bagi dah sini 6 cm ni. Yang hak bawah ni yang ya. Yang ni 5 cm ni yang ni. Okay, yang kita potong ni. Ni 6 cm. Lepas tu sini berapa? Sini dengan sini. Sama kan? PQ ni. Kita nak cari PQ sebenarnya. Okay. 13 tolak 6. Kita dapat sini 7 cm. Yang kalau dalam soalan 8 cm tu daripada V kepada U lah. Jadi PQ ni sekerat ni je. Yang ni 1 cm kita tak kira. Jadi sini dapat 7 cm. Okey, PV ni berapa pula? PV ni kita potong belah sini pula. Okey. Okey, sini keseluruhan ST adalah 8 cm. Bila 8 cm sini dah ada 5 kan? Sini 5, sini berapa? 3. Okey, 3. Dapat 3 sini. Jadi bolehlah kita cari
perimeter keseluruhan rajah yang tidak berlorek. Dia nak tidak berlorek. Jadi kita tengok tidak berlorek berapa? Perimeter. Kita start daripada atas. Atas dia kita ambil 6 yang saya bulat tu kan. Okay, 6 campur yang melengkung 12. Campur yang bawah tu mana tadi? 8 cm kan? Okey, campur yang PV 3. Campur dengan PQ 7. Campur dengan QR 5. Okey. Perimeter dia buat campur dapat berapa? 41. 41 cm. Okey. Dapat jawapan semua 41 cm. Okey. Mudah aja. Okey, nombor 2. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi 4 sama. Dia tak tunjuk bahawa ini segi 4 sama, tapi dia beritahu dalam soalan. Jadi baca soalan betul-betul. Dia bagi tahu segi 4 sama, jadi semua sisi ini adalah sama. PQST. PQST adalah sama. Sama tang mana? Ni dengan ni. Nampak dah dia tanda ni 5. Oh, kalau ini 5, ini 5. Kita tulis 5 semua. Supaya awak tak silap. Ni 5. Ni 5. Okey. Dapat semua 5. Okey, kemudian dia kata sebuah segitiga QRS dan sebuah trapezium. Ni segitiga sama sisi. Sebab semua sisi dia sama tanda tu. Okey, sama sisi. Dan kemudian ini adalah trapezium. Okey, trapezium di sini mesti selari ni. Sebab yang ni dah tak selari, jadi yang selari mesti ni. Mesti yang ni. Okey. Tapi dia suruh cari perimeter je. Okey, kita cari perimeter. Sini 4, sini pun 4. Okey. Ni 4. Okey, jadi perimeter dia sama dengan, kita ambil start daripada atas, 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Keliling ni 5 ni. 5, 5, 5, 5. Lepas tu kita tambah 4 tambah 2 tambah 4. Dapat berapa? 30. 30 centimeter. Okey, tak ada persegi ya. Sebab dia tak tanya luas. Dia minta perimeter sahaja. Okey, soalan nombor 3. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga SRT dan trapezium. Ini trapezium. Okey, ini segitiga. Okey, ini trapezium. Kalau trapezium yang selari, yang tak saya ingat tu lah. Bubuh anak panah supaya awak tahu yang mana nak tambah nanti kalau nak cari luas. Okey, soalan dia kata perimeter bagi segitiga SRT ialah 24. Kita segitiga ni perimeter dia 24. Jadi bolehlah kita tahu TR ni. Okey, TR ni tinggi segitiga. Okey, tinggi untuk segitiga. Jadi awak ambil TR sama dengan ambil 24 tolak dengan 10 tolak dengan 6. Dapat berapa? 24 tolak 6 dah apa? 8. Ya, dapat 8. Okey, bila dapat tinggi dah 8, kita cari luas. Luas A dengan B. Okey. Sebab dia suruh cari luas seluruh rajah. Okey, seluruh rajah. Jadi kita buat A tambah B. Okey.
Kita cari luas A dulu. Luas A ialah luas segi 3. 1/2 darab tapak dia kita ambil 6. Okey. 6. Tinggi dia kita ambil TR tu. TR tinggi ni. TR tadi berapa? 8. Jadi luas A dapat berapa? Buat tak? 24. Okey, dapat 24 cm persegi. Okey, tapi tak habis lagi. Okey, dia nak luas seluruh rajah. Jadi kita cari luas B pula. Luas B setengah juga, tapi A tambah B. A tambah B tu adalah yang selari tu kan? A tambah B. Okey, yang satu kita tahu 11, yang satu lagi dah kita cari tadi tu adalah 8. Jadi 8, kat sini 8 kan? Saya tulis 8 siap-siap. 8 tambah 11. Okey, lepas tu dah harap dengan tinggi. Okey, kita tengok trapezium ni tinggi dia duduk tahu mana? Dia duduk kat sini terbalik. Ni trapezium ni dia duduk terbalik. Okey, jadi ini adalah tinggi dia. Okey, yang hak melawan selari tu kan. Kalau selari kat sini, lawan dia itu adalah tinggi. Jadi tinggi dia tu dekat situ 6. Kita ambil 6. Jadi jawapannya berapa? 57. 57. 57. 7. Okey. Okey, oleh itu luas seluruh rajah sama dengan luas A, luas A tambah luas B. Luas A tambah luas B. Jadi luas A 24 tambah 57. Dapat apa? 81. 81 cm Persegi. persegi. Okey? Senang je kan? Saya rasa awak senang, tak ada masalah buat luas ni. Awak ingat formula je. Ingatlah, jangan awak ingat sekali tingkatan 1 je. Awak kena ingat sampai awak tingkatan 2, tingkatan 3 tu. Macam mana nak ingat? Latihan. Latihan, latihan, latihan. Itu penting. Okey. Okey, okey, okey. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, kita tengok ni Sat. Sebelum saya pergi tajuk baru ni, tengok nombor 4 ni. Okey, berdasarkan maklumat yang diberi, tengok ni segitiga ni. Okey. Cari luas segitiga tu. Macam mana kita nak cari luas? Macam mana kita nak cari luas? Kita tengok ni lah, segitiga ni. Walaupun dia duduk macam ni, kita straightkan dia. Supaya dia berbentuk begini. 90 darjah kat sini. Jadi 10 adalah ini. Tinggi dia 8, tapak dia 6. Jadi luas dia ialah 1/2. Darat tinggi dia 8, darat tapak dia 6. Okey? Jadi jawapan dia 24. Okey. Kemudian dia suruh cari T. Yang ni yang penting T ni macam mana dapat T? Okey. Sebab dia tahu. Okey, yang ni saya nak bagi ni. Sebab kita tahu dah luas semua ni ialah 24 kan? Okey, luas semua tu adalah 24. Jadi luas dia 24. Okey, kita boleh guna inilah. Setengah darab tapak dia
Ni kira tapak ni darab tinggi dia ni. Kita nak cari T ni kan. Okay, kita buat 1/2 darab tapak dia 10 darab T dia. Kita tak tahu. Okay. Jadi kita jawab macam tu lah. Ini kita boleh potong dapat 5. Jadi 24 sama dengan 5 T. Okay. Jadi 5 apa T ni sama dengan 24 bahagi 5. Okay, dapat nombor perpuluhan. 24 bahagi 5. 4.8. Okay, saya tunjuk ni. Takut lagi soalan macam ni keluar ni. Soalan macam ni. Okay. Kalau awak nak buat ulang kaji, buat ni. Semua jawapan dekat buku belakang kan. Kat jawapan kat last kali buat surat belakang tu. Okay, jadi buat soalan ni sebagai latihan. Okay, ujian berada. Ulang kaji. Okay. Buat ulang kaji semua ni. Boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Ingatlah. Kadang-kadang kan bila saya dengar insyaAllah tu kadang orang Melayu biasalah insyaAllah. Tapi insyaAllah tu dengan izin Allah. Allah memang mengizinkan kita untuk ulang kaji. Lebih kurang macam kalau saya rasa saya boleh buat, saya buat lah. Itulah. Mana dia bab last kali kan kita nak masuk ni. Mana dia? Okay, dalam buku teks awak buka buku surat 290 apa tak ingat. Ya. 293. Tajuk ni. Teorem Pythagoras. Nama aja ni teorem Pythagoras ni. Okey. Teorem Pythagoras ni lah Tok Wan ni. Tok Wan Pythagoras ni. Dia lah yang buat formula ni. Orang yang pertama membuktikan teorem Pythagoras. Teorem. Kalau nak tahu scan QR code ni awak tengoklah cerita dia. SM tu adalah sebelum Masihi. SM. Selepas Masihi ke? Kan sebelum Masihi. SM. Entahlah. Biar fikir dia lah. Okay, hidup lama lah. Okay. Hypotenuse. Okay, kalau awak tengok, ini pengetahuan am kita nak tahu apa dia hypotenuse dalam segitiga. Okay, hypotenuse. Kalau awak tengok, kalau kita beli TV, kita kata okay, TV tu 42 inci, TV tu 36 inci. Dia ukur macam ni, diagonal. Okay, diagonal ni dia ukur macam ni. Dia bukan ukur apa atas tu. Dia ukur daripada hujung kiri ke hujung ni, diagonal lah, diagonal. Tahu lah diagonal perpenjuru. Dia ukur panjang perpenjuru. Inci. Sebab apa kita guna inci? Kita ni duduk di Malaysia, kita guna matrix. Sukatan matrix, kita tak guna sukatan inci lah. Apa kaki lah. Itu panjang zaman dulu. Tapi kita ni disebabkan kita duk pandang ke barat. Kan? Kat Amerika. Kita ikut Amerika. Inci ni orang Amerika pakai inci. Okay, kalau kat UK, United Kingdom, British, kita telah dijajah oleh British. Sebab itu kita ikut ukuran British. Okay, bahasa Inggeris kita pun kebanyakannya bahasa British. Okay, yang on paper lah, maksudnya awak belajar 1119, English yang awak periksa SPM pun semua tu ikut British English. Kita tak ikut American English. Okay,
Jadi ukuran pun sebenarnya kita sentimeter matrix ni kita ikut UK, United Kingdom, British. Ya, kita tak ikut US. US dia guna inci. Ha? Lepas tu dia guna kaki, foot. Kalau bahasa Inggeris, kaki tu foot kan. 1 feet, 2 feet, 3 feet. Panjang. 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki tu kan. Itu kita ikut US. US pun dia pakai inci. Okay, sebab tu TV banyak yang guna inci. Awak pergi kedai, awak akan tanya orang tu akan tanya nak TV berapa inci. Kita tak mana pakai inci tapi dah jadi kebiasaan. Terbiasa dah orang TV semua kata tanya TV nak berapa inci. Dia kalau awak nak tahu awak kat rumah kan, saya pergi ambil tali ukur, pergi ukur. Tapi tali ukur yang ada inci, jangan cari tali ukur yang tak ada unit inci tu. Okay? Tapi kebanyakan tali ukur dia ada unit inci. Okay, dia sebelah inci, sebelah lagi sentimeter. Okay, pergi kat UK, dia pergi dekat, kalau awak pergi dah berjalan ke, pergi belajar nanti kat US, United States of America tu, awak akan dah pelik lah. Sebab mereka semua pakai unit inci, kaki, pound tak, tan, berat, dia tak pakai kilo, dia pakai pound. Rasanya lah. 1 pound, 2 pound. Beza. Berbeza dengan kita. Okay. Kalau ukur, ini adalah kita panggil hypotenuse. Okay. Sebenarnya hypotenuse ni hanya, okay, kalau ikut teorem Pythagoras, dia hanya untuk segi 3 sudut tegak sahaja. Sudut tegak tu 90 darjah sahaja. Segitiga lain tak pakai. Okey. Teorem Pythagoras hanya untuk segitiga bersudut tegak sahaja. Okey, tajuk yang kita belajar ni hanya akan melibatkan segitiga bersudut tegak sahaja. Okey. Kita tengok apa dia hypotenuse. Okay, hypotenuse. Okay, kalau kita tengok segitiga. Okay, kita tengok segitiga ni. Saya besar sikit. Okay, segitiga sudut tegak dia kat sini. Okay, nampak Nampak dia bagi label kotak kat sini. Maksud dia sudut ni adalah 90 darjah. Ini adalah sudut tegak. Okay. Sudut tegak ataupun sudut tepat. Setengah buku dia panggil sudut tepat. Tapi saya tak biasalah pakai sudut tepat. Kita panggil sudut tegak. Okay. Sudut tegak 90 darjah. Ini mesti 90 darjah. Kalau dia tak tulis 90 darjah, dia buat kotak macam ni. Kalau dia tak buat kotak ni, dia tulis 90 darjah. Sudut yang garis sisi segitiga yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ini adalah hypotenuse. Lalek ko. Garis sisi segitiga. Okay, ni sisi segitiga yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Itu dinamakan hypotenuse. Oh, sisi yang menuju bawah tu? Yang paling panjang. Kalau segitiga sudut tegak, dia ada satu sisi, 2 sisi, 3 sisi kan? Sisi yang paling panjang adalah hypotenuse. Okay? Ataupun untuk nak detect lagi, cara dia nak tengok sudut garis tu bertentangan dengan sudut 90 darjah.
Garis tu tak kena 90 darjah tapi dia bertentangan. Maksud dia ini 90 darjah, ini sudut, ini garis dia. Hipotenus tu garis sisi segitiga. Okay. AC tu adalah hipotenus. Okay, kita tengok ini. Contoh B ni pula. Dia suruh cari hipotenus. Okay, untuk segitiga yang atas ni, tengok segitiga yang atas ni. Tengok betul-betul Boleh je terbalikkan kan? Boleh je terbalikkan kan? Macam tengok di atas. Boleh nak tengok pun. Okay, kalau awak tengok yang ni. Okay, kalau awak tengok ini adalah segitiga bersudut tegak. Bawah ni pun segitiga bersudut tegak. Okay, mula-mula kita tengok segitiga A dulu. Segitiga A, ni segitiga B. Okay. Okay, kalau segitiga A, awak tengok hipotenus dia ialah ini, PR. Okay, sebab sudut tegak dia S tu kan. Jadi yang bertentangan dengan dia ini adalah hipotenus. PR sama dengan hipotenus. Ingatlah ejaan dia hipotenus. Untuk segitiga yang B pula pun tak sama. Bukannya kena ikut ini. Dia kena tengok, kita kena tengok sudut tegak tu. Dia kat sini. PR. Jadi bertentangan dengan dia ialah PQ. Jadi PQ dia sama dengan hipotenus. Dia lain. Boleh beza tak? Bila awak tengok sudut tegak ni, yang bertentangan dengan dia ialah PR. Jadi PR adalah hipotenus. Sudut segitiga yang bawah, sudut tegak dia yang ni, yang bertentangan dengan dia ialah garis PQ. Jadi PQ ialah hipotenus. Senang kan? Betul tak? Senang tak? Senang. Senang. Okey, tengok nombor 1. Yang mana hipotenus dia? AC. AC. Okey, tengok. Ini adalah sudut tegak. Jadi yang bertentangan dengan dia ialah... Sini je ke yang hipotenus tu? Sini je ke yang macam teorem hipotenus tu? Teorem Pythagoras. Dok lagi. Tak masuk lagi. Kita baru nak... baru kita nak kenal dia punya bahagian-bahagian ni. Tak masuk lagi teorem. Ini AC ialah hipotenus. Kita baru nak kenal bahagian-bahagian dia tak masuk lagi teorem. Okey, untuk soalan B, yang mana hipotenus dia? B. B adalah hipotenus sebab dia bertentangan dengan sudut tegak. Jadi B sama dengan hipotenus tu bukan sudut dia adalah garis. Ingat, hipotenus itu adalah garis. Okey, untuk segitiga A, untuk segitiga B. Okey, segitiga A, hipotenusnya yang mana? TS. TS. Okey, jadi TS ialah hipotenus. Untuk segitiga B, hipotenusnya yang mana untuk segitiga B? RP. RSP ataupun PSR. Okey. PSR adalah hipotenus. Ada siapa nak tanya soalan? Tak ada kot. Okey, AB tak ada tanya. Yang lain? Ada Tak ada. betul je. Kalau tidak adalah belah-belah orang. Okey, pelan lama pelan kurang.
Ada dah nak tanya? Ada. Tak ada. Ada, okey. Boleh ya? Jangan. Okey, next. Okey, ini baru kita nak masuk teorem Pythagoras. Okey. Okey, kalau kat sekolah, boleh saya tunjuk macam mana nak dapatkan teorem Pythagoras? Macam mana kita nak dapatkan? Macam mana awak nak tengok? Nanti saya bagi link kat awak macam mana kita dapatkan. Saya ada satu video, dia tunjuk cara macam mana kita dapatkan formula teorem Pythagoras. Tapi awak tengok formula, dia tak bagi formula. Dia bagi yang ni je. Okey, tak apa. Ini adalah teorem Pythagoras. Okey, macam mana kita nak cari sisi? Okey, sebenarnya ini panjang ni kita panggil AB, BC, AC. Okey, semua ni ada kaitan. Ini hypotenuse, ingat dalam kepala, hypotenuse yang kita cari tadi itu adalah sisi paling panjang. Segitiga bersudut tegak itu adalah sisi paling panjang, sebab itu kita panggil hypotenuse. Okey. Jadi kedua-dua sisi yang lain dia adalah lebih pendek daripada hypotenuse. Sebab itu kita kena tambah. Jadi formula untuk teorem Pythagoras, okey, saya buat lain saya tunjuk simplenya, tak payah tunjuk daripada gambar rajah tu. Ini bersudut tegak. Okey. Ini kalau hypotenuse dia A, contoh kalau hypotenuse dia A, tinggi dia B, tapak dia C. Okey. Dia akan jadi macam ni. Kita nak cari sisi hypotenuse tu, panjang hypotenuse. Dia A kuasa 2 mesti sama dengan B kuasa 2. Kuasa 2 tu tengok. C kuasa 2. Kuasa 2 tu pun? Kalau kita nak cari panjang dia, okey, panjang hypotenuse, A tu mesti kuasa 2. Nilai A kuasa 2 sama dengan jadi tambah lah. Jadi lebih kurang macam A sama dengan B tambah C. Jadi 2 tu buah sebagai macam untuk buat macam betul-betul macam teorem Pythagoras lah. Dah. A dia tak sama dengan B tambah C. Tapi kalau A kuasa 2 mesti sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Ini formula. Ini memang kena ingat. A kuasa 2. A tu yang panjang sekali ya. Ingat A itu adalah hypotenuse. Kalau awak nak ubah formula pun tak apa. Awak bubuhlah X, Y, Z pun tak apa. Asalkan hak paling panjang tu, hypotenuse tu adalah hasil tambah B dengan C. Okay? Kalau awak nak ubah, awak nak dapatkan nilai tinggi segitiga ni kan. Tinggi segitiga ni B, awak bolehlah buat B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak dengan C kuasa 2. Dia sebab apa tolak? Sebab A tu lagi panjang. B pendek kan? Jadi A tu panjang tolak yang pendek. Untuk dapat satu lagi. Okay, boleh faham tak? Kalau tak faham, awak fahamkan yang A, B, C tu dulu. Okay, ni tak payah tengok ni. Bila kita buat latihan baru kita nampak. Ini kena masuk dalam kepala. Sebab tu saya kata kelas kena ikut. Kalau tak ikut kelas, nak baca buku, ingat kot senang nak baca buku je boleh dapat. Payah. Okay, kita tengok ni. Okay. Contoh 2, dia bagi macam mana dapat formula. Okay. Kita tengok hypotenuse yang mana. Ini adalah hypotenuse.
Okay. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan sudut tegak tu. Okay, hypotenuse yang paling panjang sekali. Ini adalah A dah. A. Jadi sebab tu dia panggil, dia ambil PR kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Boleh faham? Boleh? Okay, good. Oh, tu dah jawapan dia? Ini sebab soalan dia nak perkaitan saja. Nyatakan Oh, hubungan. dia tak perlu pun nombor. Tak perlu lagi. Sebenarnya dia perlu. Tapi sekarang ni kita tak perlu lagi. Kita tengok dulu. Oh, sekarang kita tengok basic dulu lah. Basic dulu. Okay, kita tengok B. Hypotenuse ni yang ni. Okay, yang penting kita kena cari hypotenuse tu. Okay, C adalah hypotenuse. Jadi, awak ambil lah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2 ataupun B kuasa 2 campur A kuasa 2 pun tak apa. Mana-mana satu. Sama saja. Ini sama. Okay. Faham macam mana kita dapat, macam mana formula tu berfungsi. Okay, kita tengok. Ini tak mau. Macam mana kita, masuk nombor. Okay, sekarang ni kita masuk nombor. Kita tengok contoh ni. Ini baru kita nak masuk nombor. Sekarang ni X sentimeter, bagi setiap yang berikut hitung nilai X kan. Dia suruh cari X sentimeter tu berapa. X sentimeter itu adalah hypotenuse. Sebab tu saya suruh awak kenal hypotenuse dulu. Sebab kita nak masukkan dalam formula tu. Jadi, hypotenuse dia kuasa 2. Hypotenuse dia X kan? Sama dengan kuasa 2. Hasil tambah 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Awak tengok ni cara kira dia. Ingat dah lagi kuasa 2 punca kuasa. Ini yang kena ingat sebab tu kita belajar. Jangan tak boleh lupa. Ini kuasa 2 kan? Okey, sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Okey. Ini pendek, ini pun pendek. Okey, 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 dapat 144 tambah 256. Jadi dapat 400. Untuk X kuasa 2. Ini 400 ni adalah X kuasa 2. Kita nak X. Kita tak nak X kuasa 2. Jadi nak buang kuasa 2 tu kita kena punca kuasakan. Okey. Kuasa 2 ni, pokman belah kanan dia akan jadi punca kuasa. Lawan dia. Ingat kuasa 2. Lawan dia adalah punca kuasa 2. Lawan dia. Macam darab, lawan dia bahagi. Tambah, lawan dia tolak. Itu awak kena ingat. Itu asas dia. Sebab tu kita belajar asas dulu. Okay, yang kuasa 2 dengan punca kuasa 2 tu. Bila belajar tahu bulan 3. Dah lama. Bulan 3, bulan 4, bulan 3. Kena ingat balik. Okay. Bila nak buang kuasa 2 tu, dia kena punca kuasa. Punca kuasa 400 dapat 20. Jadi X tu ialah 20 cm. 20 cm adalah X. Okay? Okay, untuk B pula. Untuk B pun sama. Kita tengok hypotenuse yang mana. Hypotenuse dia ialah 26 ni. Hypotenuse. Jadi maksud dia 26 kuasa 2 adalah hasil tambah X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Kuasa 2. Macam nak cari X kuasa 2? X kuasa 2 kita tukar tempat. Okay. Kita tukar tempat. Sini tukar. Okay. Yang ni kita tukar tempat ni. Yang ni kita tukar pergi pada sini.
Sebab tu dia kata 26/2 tolak 24. Kita tukar tempat ya. Kita tukar tempat. Dia akan jadi macam ni. X kuasa 2 sama dengan 26/2 tolak 24 kuasa 2. Oh. Lepas tu tapi kita tukar lah kan. Kita tak belah sini. Senang nak tengok. Senang nak tengok. X tu untuk kiri. Cikgu. Ya. Yang kita tengah yang kami tengah belajar ni yang basic kan. Masa tengah-tengah 4 5 nanti mesti ada gitu susah kan. Betul. Sebab tu kena tahu ya basic tu. Kalau awak dah tahu asas, bagi soalan apa pun boleh jawab. Masalah dia asas tu tak kuat. Macam mana awak nak selesaikan yang lain? Tapi yang cikgu kan? Ya. Sebenarnya cikgu kan sebelum ni cikgu ajar bab-bab yang luas-luas perimeter tu kan. Apa tu sebenarnya saya tak faham beberapa macam cara nak cari tinggi macam yang tentang yang apa tu yang algebra tu. Cari tinggi. Bukan kan? Macam mana nak cari sesuatu yang tak ada macam nak guna algebra. Tukar nilai X, Y, Z apa semua kalau dia huruf-huruf tu. Kan kadang-kadang apa tu ada soalan yang kena guna algebra kan. Lepas tu cikgu ajak macam mana guna algebra kan. Tapi saya tak faham sebenarnya. Tak apa nanti yang tu yang termasuk dalam pengiraan tu adalah basic-basic untuk algebra je. Sebenarnya kalau kita masuk algebra betul, yang tajuk yang algebra betul lain. Ini gantian. Awak ganti nilai hak huruf macam contoh yang hak depan ni kan soalan contoh ni kan. Ini adalah bukannya algebra betul. Ini kita ganti nilai yang tidak diketahui je, unknown. Unknown ni benda yang pun boleh ubah. Kita boleh ubah. Kita nak X ke, kita nak Y, kita nak Z pun kita boleh tulis kat sini. Ini unknown. Bukan pun boleh ubah, dia unknown. Unknown ni kita nak tulis huruf apa pun tak apa. Cuma kalau contohnya awak dah belajar sekolah rendah tapi awak tak perasan. Soalan dia maksud dia awak nak cari nilai yang hak tak tahu. Macam perimeter ni dah bagi contoh soalan perimeter. Soalan perimeter. Kalau perimeter dah bagi, satu sisi kita tak tahu. Kita boleh tolak kan? Sama lah macam tu. Ini sebenarnya unknown. Dia bukan algebra sebenar. Algebra sebenar lagi susah. Ya. Algebra sebenar dia kompleks lagi. Bukan yang sini simple je ni. Simple sangat. Nanti kita akan belajar algebra nanti. Sebab tu saya tak nak awak belajar algebra awal sebab algebra dia susah sikit. Ini simple je ni, okey? Ini maksudnya kita susun je ni. Awak faham konsep tambah tolak, awak faham lah ni. Okey, awak susun balik. Kalau kita nak dapatkan X, dia kenalah 26 ni tolak 24. Kan? Okey, nilai dia akhirnya awak akan dapat X tu ialah 10. Jadi 10 pendek lagi kan daripada 26. Bila awak tengok, bila X tu dapat 10, awak tengok. Sisi ni pendek, yang paling panjang adalah hypotenuse kan. 26. Ini hypotenuse adalah paling panjang. Sama juga dengan soalan A tadi tu. 12, 16, hypotenuse dia 20. Tengok hypotenuse dia mesti panjang sekali. Okey? Itu maksud dia hypotenuse. Hypotenuse dalam segitiga bersudut tegak sahaja. Segitiga lain tak ada. Segitiga bersudut tegak sahaja. Okey? Hypotenuse adalah sisi paling panjang bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Okey? Okey, ini gabungan. Macam mana nak cari? Dia campur semua. Dah awak tahu satu segitiga, bila dia campur, awak mesti tahu juga kan? Sama juga ini, cari PQ. Okey?
Masalah dia kita nak cari PQ. Tengok ni ya. Dia suruh cari PQ. Kita nak cari PQ, kita kena tahu ini. PR ni. PR ni tak tahu. Jadi kita kena cari PR dulu. Guna sisi ni. Ini adalah hipotenus untuk segitiga kecil tu. Jadi PR kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. 3 kuasa 2, 9. Tambah 4. 4 kuasa 2, 16. Jadi berapa? 25. Okay. PR dia adalah 25. Ini PR kuasa 2. Okay. Kemudian tak payahlah punca kuasa lagi sebab sekali kita nak kuasa 2 lagi. Nak cari PQ. Jadi nak cari PQ. PQ adalah hipotenus kan. PQ kuasa 2 sama dengan PR kuasa 2 tadi. Saya tulis cantik-cantik. PR kuasa 2 tambah dengan RQ kuasa 2. RQ kuasa 2, 12 kuasa 2. Jadi 25 campak 1, 4, 4. Kira dapat apa? Jawapan dia 169. Jadi PQ sama dengan punca kuasa 169. Dapat 13. Okey. Cikgu. Ya. Kenapa yang dekat betul segitiga sudut tegak tu kan? Yang kecil tu. Yang Ini. kecil tu kan? Yang kecil tu kenapa cikgu tak buat punca kuasa 2? Sebab sekali kita nak kuasa 2 balik. Kan kita nak cari kat sini. Kita nak kuasa 2 balik. Kalau kita punca kuasa, kita dapat 5 kan? Sekali kat sini 5 kuasa 2 dapat 25 balik. Sama je kalau awak nak buat tak apa. Awak tak mau buat tak apa. Ini awak dapat PR. Punca kuasa 25 kan? Dapat 5. Sama juga. PR dia 5. Okey. Sama je. Maksud dia kita punca kuasa, sekali kita darab balik. Kita dapat ini 5. Boleh tak? Okay, try ya. Saya tak mau bincang habis. Saya nak awak try ni. Nombor 1 ni je. Ada 4 soalan ni. Okay, sebelum habis kelas ni. Habis ya. Latih diri 13.3C. 13.1C. Okay. Dah 9.5 dah. 13.1C. ABCD. Hari tu latihan. Hari tu latihan awak tak hantar pun kat saya. Ayo. Dah ada yang beberapa orang tak hantar, saya tak ingat dah siapa. Latihan hantar. Macam mana saya nak bagi markah BBD tu? Berapa kali saya nak abak. Macam mana saya nak bagi markah BBD kalau latihan awak tak hantar kat saya? 7. 7. Buat lah. Latihan hantar kat saya. Bukti. Okey. Okey, itu je kelas kita hari ni. Okey, Guru. Okey. Okey, Guru. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.